Ya Ustaz. Hari ini muka surat 17 kan Ustaz? Orang alim 17. melakukan maksiat lebih tercela. Betul? Ya. Belum boleh mula lagi kak? Itu belum Ustaz Yusof. Tadi Ustaz Yusof dah pergi. Okey dah. Okey boleh dah. Ustaz dah masuk. Okey. Okey silakan Ustaz. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah binasta'in. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi barik wa sallim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Jadi Kak Liza dan ibu-ibu, saya minta maaf ya agak terlewat sikit sebab saya keluar untuk membeli sarapan untuk anak-anak keluarga. Jadi termakan masa sikit, minta maaf. Jadi insya-Allah kita sambung bab yang ke-8 buku Message Deep dalam Al-Quran Karim ni. Okey, pada muka surat yang ke-17, bawah topik orang alim yang melakukan maksiat lebih tercela. Ya. Orang alim yang melakukan maksiat lebih tercela. Okey, saya lupa nak share screen. Sorry. Surah Al-Baqarah ayat yang ke-44 kan. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Atamuruna an-nasa bil birr wa tansawna anfusakum wa antum taslunal kitab afala ta'qilun. Okey. Jadi sebelum kita lihat huraian yang ada dalam buku ini, ibu-ibu yang dirahmati Allah, tuan-tuan dan puan-puan sekalian ya, kita tengok dahulu beberapa perkara yang melibatkan kalimah. Okey, pertamanya kalau kita lihat perkataan atamuruna, dia huruf alif di depan ni, a itu bermaksud adakah. Okey, adakah. Ini kita dapat lihat beberapa kali dalam surah An-Naml misalnya. Dia sebenarnya banyak je dalam mana-mana surah, tapi dalam surah An-Naml tu dia ada menarik sikit dia punya perbahasan dia, ayat dia. Okey ni. Bukan surah An-Naml, silap ni. Surah An-Naml dia banyak ayat ilahum ma'allah. Dia ayat apa ya? Tapi ni antara contoh. Allahu kan ada panjang depan tu. Allahu tu artinya adakah. Dia sebenarnya Allah. Allah tapi dibaca Allahu khairun amma yusyrikun. Okey, adakah Allah lebih baik daripada apa yang kamu syirikkan, ya? Okey, baik. Tapi dah ada beberapa ayat dalam surah lain ni saya terkeliru. Allahu okey, tak apalah. Saya lupa dah. Okey, baik. Jadi satunya tu artinya adakah kamu sentiasa menyuruh. Okey, adakah kamu sentiasa menyuruh manusia bil bir untuk melakukan kebaikan. Al-bir, bir itu kebaikan. Wa tansawna itu fi'il mudhari' dan kamu sentiasa melupakan jiwa-jiwa kamu sendiri. Wa tansawna anfusakum dan kamu sentiasa melupakan diri kamu sendiri. Wa di sini artinya sedangkan. Dia panggil wawul hal. Sedangkan kamu membaca kitab. Okey. Di sini ibu yang rahmat Allah, Allah Azza wa Jal bukannya kata wa antum taqra'unal kitab. Ya, bukannya Allah sebut wa antum taqra'unal kitab. Tetapi Allah Azza wa Jal menyatakan wa antum tatlunal kitab. Tala. Kalau kita sebut kalau taqra'una qira'ah, kalau tasluna tilawah. Tilawah ni sebenarnya menunjukkan sesuatu yang lebih deep. Bukan sahaja baca, bahkan diikuti dengan perbuatan. Bukan sahaja baca, bahkan dia melihat pengajaran-pengajaran sebelumnya. Artinya kalau kita baca ayat 44 tu, kita terlebih dahulu faham ayat 43. Terlebih dahulu kita faham ayat 42. Artinya mereka memfaham. Allah Ta'ala nak sebut, kamu membaca kitab tu dalam keadaan kamu faham. Bukannya kamu baca dalam keadaan kosong. Okey.
adakah kamu menyuruh orang lain melakukan kebaikan sedangkan kamu melupakan diri kamu sendiri, walhal kamu memang membaca kitab dalam keadaan faham? Afala ta'qilun, adakah kamu tidak menggunakan akal? Okey. Ya, saya nak tunjuk kita tengok dia punya bagi nampak lagi kan. Mana ni? Okey, sini. Okey. Wa tansawna, dan kamu membaca Alkitab. Ni waw tu yang disebut al-wawul hal. Al-waw, wawul hal. Artinya sedangkan. Bukannya wa di sini, wa antum tu artinya dan. Bukan ya. Tapi waw di situ artinya sedangkan ataupun walhal. Walhal kamu membaca Alkitab. Okey. Dan membaca tu dia fi'il mudhari'. Dia fi'il mudhari'. Artinya walhal kamu memang sentiasa membaca Alkitab. Kamu sentiasa membaca Alkitab sama ada sebelum kedatangan Nabi SAW dan juga selepas perutusan Nabi Muhammad SAW, kamu masih lagi membaca Alkitab. Okey, tapi kenapa kamu ni suruh orang lain buat kebaikan, kamu sendiri tidak buat kebaikan? Kamu suruh orang je. Walhal kamu sentiasa membaca Alkitab. Yang ni kitab Taurat ke, kitabul Injil ke, melihat kepada siapa tu orang yang ditujukan. Afala ta'qilun, ta'qilun pun fi'il mudhari'. Adakah kamu ni tak pernah menggunakan akal? Okey. Kalau kita tanyakan mengapakah Allah Azza wa Jal menamakan apa yang kita fikirkan ini sebagai akal? Kerana akal ini, ibu-ibu yang dirahmati Allah sekalian, artinya mengikat. Okey, saya pun tak tahu kalau kita cuba tengok di Google Translate ada tak ada. Google Translate ni bukan boleh pakai pun, tapi sekadar nak membantu satu dua benda tu boleh lah. Cuma saya nak tunjuk tu kod-kod lah. Boleh membantu ibu-ibu sekalian untuk nampak dengan lebih jelas. Okey, akal. Oh, tak ada. Tak jadi. Dia tulis mind je ataupun fikiran. Tapi akal pada asalnya adalah mengikat. Jadi, kenapa akal dinamakan mengikat? Kerana akal itulah yang mengikat kita agar kita kekal dalam kebaikan, dan akal itulah yang mengikat kita agar kita tidak terjerumus ke lembah kemungkaran. Itu namanya akal. Adakah kamu tidak menggunakan pengikat kamu itu yang mengikat kamu ke arah kebaikan dan mengikat kamu daripada melakukan keburukan? Itu maksudnya ibu-ibu yang dirahmati Allah ya. Okey, jadi di sini kalau kita lihat ayat ini ibu-ibu yang dirahmati Allah, kita pun tengok atas sikit. Ayat ini cerita tentang siapa ya agak-agaknya? Siapa yang ada idea? Ayat ini cerita tentang golongan mana ni? Kak Liza dan ibu-ibu yang lain ada nampak tak? Bani Israel ni. Bani Israel. Oh, ada Tuan Hafiz, seorang lelaki Barakallahu fikum. Bila kita tengok pada ayat 40, oh ada ya Bani Israel. Oh, jadi ayat ini merujuk kepada Bani Israel yang kita bincangkan dalam pengajian yang lepas. Okey. Dan Bani Israel ini sebenarnya merupakan perkara kedua dah disebutkan oleh Allah Ta'ala. Sebelum itu ada dah Allah sebut. Wala talbisul haqqa bil batil. Kita ada bincang sebelum ini. Jangan kamu memakaikan kebenaran dengan pakaian kebatilan. Wa taktumul haqqa, dan kamu menyembunyikan kebenaran secara sentiasa. Wa antum ta'lamun, sedangkan kamu mengetahui. Okey. Jadi sebenarnya dia ada dua perkara yang mereka buat. Satu, mereka telah mencampur adukkan kebenaran dengan kebatilan. Satu. Okey, ada tiga lah. Satu, mereka mencampur adukkan kebenaran dengan kebatilan. Yang kedua, mereka menyembunyikan kebenaran itu sendiri. Dan yang ketiga, mereka suruh orang lain buat kebaikan, tapi dalam masa yang sama mereka tak buat pun kebaikan tersebut. Mereka melupakan diri mereka, walhal mereka merupakan orang yang mendapat ilmu daripada Allah Azza wa Jalla. Jadi ini merupakan kritikan berterusan daripada Allah Azza wa Jalla kepada golongan Bani Israel, khususnya kepada golongan yang berilmu. Cuma ibu ayah dan mata Allah sekalian, saya memang tak baca. Saya dah baca tafsir-tafsir ni, cuma mungkin kita tidak mendalami betul, kita terlupa. Saya pun
kurang memahami kenapa sebelum ayat ini dia ada ayat wa aqimus salah wa atuz zakah, kerjakan salat, tunaikan zakat, rukuk bersama orang rukuk. Kemudiannya ada ayat yang ini, kemudian kembali pula kepada ayat dan mintalah pertolongan dengan sabar dan salat. Yang tu saya kurang pasti kenapa dia berulang-ulang. Maksudnya ayat yang 40 ni, okey, ayat peringatan kan. Sorry, kita tengok ayat sini lah. Ayat 42, ayat kritikan. Ayat 43 suruh solat. Ayat 44 kritikan balik. Ayat 45 suruh solat dan sabar balik. Jadi saya tak faham kenapa dia ayat dia tu dia macam mana ya, urutannya tu bersilih ganti. Antara suruh buat benda baik, kritikan. Suruh buat benda baik, kritikan. Yang tu Allah Alam. Yang tu saya kena study panjang lagi. Dan mungkin Ustaz Yusof boleh membantulah kita untuk memahami perkara ini insya-Allah. Okey, baik. Tu Dr. Munirah sebut akal tu type an animal. So dengan itu akal tu dia telah mengikat haiwan tak boleh pergi jauh. Sekali-sekali samalah. Termasuk ikat lutut unta. Betul lah tu. Okey, baik. Dan di sini kita tengok bagaimana kata Ar-Razi, tidak logik seseorang yang sibuk menyuruh orang lain melakukan kebaikan dalam masa yang sama dia sibuk dengan melakukan maksiat. Okey, dalam bab ini ibu-ibu, tuan-tuan yang rahmat Allah sekalian, kita kena faham bahawa kita tidak semestinya menunggu kita baik secara sempurna baru kita mengajak orang melakukan kebaikan. Kita ada isu. Sama ada kita ni, contohnya saya bukan orang yang solat tahajud pun, tapi saya pun ajak, kalau boleh jomlah kita solat tahajud. Saya pun cuba, tuan-tuan pun kita cuba sama-sama. Tu tak apa. Itu memang kena buat. Tapi jangan berlebih lah. Jangan saya duk marah-marah orang tapi saya sendiri tak buat. Tapi kita sama-sama menginsafi. Okey. Mengajak orang membuat kebaikan dalam keadaan kita menginsafi itu tidak ada masalah. Yang masalah mereka ni atau muruna ajak dalam keadaan insafi tadi tidak ada isu. Tapi ini mereka suruh. Sorry. Okey, sorry, internet problem tadi. Kalau mengajak tidak ada masalah. Tapi bila mereka suruh, macam mereka ni baik sangat, itu yang bermasalah. Dan itulah yang dinyatakan dalam hadis Nabi SAW, bagaimana ada orang yang diseksa dalam neraka, dalam perut dia tu macam diputar-putar ya, ataupun macam mana, maka orang ahli syurga pun kata, kenapa dia masuk neraka sedangkan dia yang suruh kita buat kebaikan, dia yang melarang kita melakukan kejahatan, dan dia pun menyatakan, aku ni suruh aja pandai tapi aku tak buat pun. Aku larang kamu buat kemungkaran tapi akulah kaki kemungkaran. Itu orang yang dia buat dalam keadaan tidak menginsafi, dia sibuk menyuruh orang, mengajak orang, kononnya dia baik sangat, dan kadang-kadang orang yang suruh buat kebaikan ni dia macam berpura-pura untuk mendapat dan meraih publicity. Na'udzubillah min zalik. Itu yang dibenci oleh Allah Azza wa Jalla. Apabila seseorang itu digunakan ilmu dan sibuk mengajak orang lain melakukan kebaikan, namun dia sendiri melakukan maksiat, kedudukannya lebih hina daripada orang yang melakukan maksiat tersebut. Okey. Jadi itu na'udzubillahi min zalik. Maka dalam okey. Maka kalau kita tengok yang perenggan akhir tadi, muka surat 18, sehubungan itu yang penting ialah kita berusaha mengubah diri kita dan tidak memandang remeh maksiat yang kita lakukan. Penawarnya ialah sa'inu bis-sabri was-salah. Dalam keadaan kita nak menegakkan kebaikan tu, dalam keadaan kita tak nak terjebak dalam dalam pengangat orang suruh buat kebaikan tapi melupakan diri sendiri, caranya adalah wasa'inu bis-sabri was-salah. Mintalah bantuan dengan kesabaran dan juga salat. Okey. Semalam ibu-ibu dirahmati Allah, saya mulakan satu kelas pengajian dengan anak-anak muda, dia anjuran anak muda. Dan kelas ini berlangsung pada Selasa petang lepas asar. Jadi setelah saya teliti jadual saya hanya 8 pada Selasa pertama dan Selasa yang keempat. Kita membuka kitab hadis-hadis tentang akhlak, yang mana dalam semalam saya bincangkan tentang soal lemah lembut, kelembutan. Jadi ibu ayah dirahmati Allah sekalian, tuan-tuan dan puan-puan,
Bila saya pergi tu, saya tengok geng-geng jemaah tabligh. Kenapa pula geng jemaah tabligh ni kan? Jadi confuse saya. Bila saya tanya, rupa-rupanya ini adalah inisiatif jemaah tabligh rupanya. Anak muda yang terlibat dalam jemaah tabligh ni, yang duk biasa khuruj 3 hari, yang baru je mengikuti ijtimak 22 hari bulan yang lepas, ya. Jadi rupanya mereka yang buat. Jadi saya pun sembang dengan kawan saya kata baru je balik pengajian yang dianjurkan oleh jemaah tabligh, kawan saya terkejut. Bukan jemaah tabligh ni malas belajar dia kata. Saya berkata bukan macam tu. Yang malas belajar tu bukannya isu jemaah tabligh ataupun tidak. Itu isu peribadi, personal. Yang tak ikut jemaah tabligh berapa ramai malas belajar. Jemaah tabligh kalau kita kata malas belajar pun, diorang mungkin malas belajar dengan orang lain, tapi diorang ada bayan kalangan diorang. Dan saya beritahu kawan saya, sepanjang saya pergi mengajar di masjid-masjid, kalau ada jemaah tabligh yang tidur di masjid tersebut, mereka lah orang yang akan memenuhi ruang pengajian ilmu. Mereka lah yang duduk di depan, yang memberikan perhatian yang penuh. Mereka lah yang memenuhi. Bahkan ada surau yang mana adalah 3-4 orang jemaah. Hari itu ramai kerana jemaah tabligh lah. Jadi yang malas belajar tu bukan jemaah tabligh. Yang malas belajar tu personal. Dia jemaah tabligh inilah yang rajin. Yang rajin mengajak orang buat kebaikan. Yang rajin belajar. Yang rajin untuk menambahkan keimanan mereka daripada semasa ke semasa. Bahkan masa saya duduk di Seksyen 19 Shah Alam tu, ada sekumpulan anak muda geng-geng tabligh ni, mereka sangat sangat baik, sangat lemah lembut, dan mereka pun jumpa dengan saya nak buat kelas sebenarnya, cuma saya tak sempat sebab masa tu saya dah mula nak berpindah. Artinya mereka orang muda yang ingin sentiasa menambahkan ilmu pengetahuan mereka. Jadi apa poin saya nak sampaikan ni, dalam keadaan mereka mengajak orang lain berbuat kebaikan, mereka pun ada isti'anah mereka. Isti'anah mereka dengan sabar, isti'anah mereka dengan salat, isti'anah mereka dengan menambah ilmu. Dalam keadaan mereka nak ajak orang lain, betul. Dalam masa yang sama, mereka pun berusaha menambahkan ilmu dan amalan mereka. Jadi itu antara sifat jemaah tabligh yang bagi saya kita kena contohi. Dan sampai sekarang pun Alhamdulillah, saya sangat menghormati kerja-kerja yang mereka buat, kerana kalaulah tak ada mereka susah juga. Siapa yang berani ketuk pintu ke pintu untuk mengajak orang mengerjakan salat? Siapa kan? Kalau kita kata geng-geng tabligh ni ajak orang solat je. Betul. Mereka memang tidaklah terkenal dalam bab memerangi rasuah ke, menentang penyalahgunaan kuasa ke. Kerana mereka tahu apa lapangan mereka. Lapangan yang menentang rasuah, penyalahgunaan kuasa, itu lapangan orang lain. Lapangan untuk mengajak orang lain supaya hidup dalam keadaan amanah, jangan seleweng duit syarikat, itu lapangan orang lain. Mereka mengambil satu lapangan, mengajak orang datang ke masjid, kerana kata mereka pada saya, bila orang datang ke masjid, dia cinta kepada rumah Allah, dia bergaul dengan orang yang saleh, di situlah bermulanya titik perubahan dalam diri dia, dan barulah dia akan menjadi orang lebih baik. Jadi untuk menjadi orang lebih baik, supaya kita tak menyuruh orang buat kebaikan dalam keadaan kita lupa diri kita, antaranya al-isti'anah bis-sabri was-salah. Kita kena minta pertolongan dengan sabar dan salat itu sendiri dalam bentuk keji. Yang kedua, ibu sekalian, kita tengok pada ayat 45 tu, sekarang ni, wasta'inu bis-sabri was-salah. Nampak gaya ayat wasta'inu bis-sabri was-salah ini ada kaitan dengan ayat yang ke depan sedikit. Okey, untuk ke depan ni kita buka di sinilah bagi kita lebih nampak kan. Iaitu pada juzuk 2 ke ataupun sebelum masuk juzuk 2, juzuk 2. Okey. Juzuk yang kedua. Mana ayat dia? Pening tengok sini. Kalau tengok di Quran tu cepat je cari. Ni ada ni. Ni. Kedua-duanya menceritakan tentang isti'anah dengan sabar dan salat. Cuba tengok. Ayat ini wasta'inu bisabri wassalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in kan. Okey, itu satu. Kalau yang kedua, ya ayyuhallazina amanu ista'inu bis-sabri was-salah innallaha ma'as sabirin. Apa beza dia? Okey, muka surat 19 tu. Kalau wasta'inu, dan mintalah pertolongan dengan sabar dan salat, sesungguhnya ia benar-benar berat. Macam mana dia tak tepat lagi tu. Sesungguhnya ia
amat benar-benar berat, melainkan ke atas orang-orang yang khusyuk. Okey, khasyik. Tapi yang ayat 153, wahai orang-orang yang beriman, mintalah pertolongan dengan sabar dan salah. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla bersama dengan orang-orang yang sabar. Okey, jadi di sini sebenarnya ibu-ibu dirahmati Allah sekalian, ada perbezaan yang begitu ketara sebenarnya. Tapi saya tidaklah bincang perbezaan itu di sini kerana bukan itu tumpuan kita. Ya. Dan Al-Quran Karim Allah Ta'ala pun bukanlah nak suruh kita sibuk dengan perbahasan bahasa. Allah Ta'ala nak suruh kita ambil pengajaran. Cuma bagi orang yang nak mendalami, elok juga dia mendalami bahasa nazam Al-Quran, susunan Al-Quran dan sebagainya. Cuma untuk secara umumnya, kita nak ambil pengajaran, itu yang penting. Okey, pertamanya kalau kita tengok apakah perbezaan antara ayat 45 dengan 153. Kalau 45 ni dah mintalah pertolongan dengan sabar dan salat, ia merujuk kepada Bani Israel tadi secara khusus. Secara umumnya semua orang, ya, secara umumnya semua. Tetapi secara khususnya ia merujuk kepada ya Bani Israel, wahai Bani Israel. Okey, itu secara khusus. Apalagi dalam ayat ni pun ya Bani Israel. Jadi pastilah antara ayat 40 sampai ayat 47 tu cerita tentang Bani Israel. Apalagi ke depan pun cerita Bani Israel lagi, menyelamatkan, Allah Ta'ala selamatkan mereka daripada Fir'aun. Ini cerita Nabi Musa AS. Jadi ayat ini, ayat 45 khusus untuk Bani Israel. Satu. Manakala ayat 153 untuk orang beriman. Dan buktinya selain daripada ayat, kan terang-terangan tu, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Nah sebelum tu Allah Ta'ala sebut, sebagaimana kama arsalna fikum rasulan minkum, sebagaimana kami telah utuskan dalam kalangan kamu seorang rasul, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, itu satu perbezaan. Ayat 45 untuk orang yang Bani Israel, ayat 153 ayat untuk orang beriman, dan pastilah ayat untuk mana lebih deep ibu-ibu sekalian, mana lebih menyentuh perasaan dan jiwa, ayat untuk Bani Israel ke ayat untuk orang beriman? Ada pandangan kan? 153 Ustaz. Ayat untuk orang beriman lah lebih deep kan? Ya. Sebab kalau kita sembang pun, mana lebih kita berlembut, sembang dengan orang yang baik ke sembang dengan orang bermasalah? Mestilah sembang dengan orang yang baik lebih kita berlembut. Walaupun dengan orang bermasalah pun kita lembut juga, tapi dengan orang baik lagi-lagilah kita cakap lembut. Okey. Jadi itu satu. Yang keduanya kalau kita tengok dalam bab dalam bab ini dia bermula dengan kritikan. Okey. Sebelum ayat perintah solat pada ayat 43, Allah mulakan dengan kritikan, wala talbisul haqqa bil batil. Jangan kamu campur adukkan kebenaran dengan kebatilan. Sebelum tiba ayat wasta'inu bis sabri wassalah ini, ayat kritikan juga. Adakah kamu sibuk menjuruh orang tapi kamu lupa diri kamu sendiri? Ia bermula dengan kritikan. Berbeza dengan surah Al-Baqarah, Allah Ta'ala tak bermula dengan kritikan. Allah Ta'ala cerita tentang beberapa benda, tentang perubahan arah kiblat antaranya. Itu merupakan ayat center dalam surah Al-Baqarah. Allah cerita tentang perutusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah minta kita fazkuruni azkurukum, kena ingat pada Allah. Kemudian Allah sebut, jangan kamu menyangka orang mati pada jalan Allah itu mati, sebenarnya yang terkorban pada jalan Allah itu mati, bahkan mereka hidup. Jadi semua itu ayat-ayat yang bagus tu. Ayat-ayat yang memberikan inspirasi, menjelaskan sesuatu situasi kepada umat Islam. Okey. Yang ketiga, kalau dalam ayat ini Allah Ta'ala tutup dengan cerita secara umum. Ini kita tak dalami lagi ni. Wa innaha lakabiratun. Kebanyakan ulama kata innaha ni, bila sebut wa innaha dan sesungguhnya ia. Ia tu kembali pada mana? Solat, sabar ke solat? Sebab ada dua ni. Mintalah pertolongan dengan sabar dan solat. Okey. Wa innaha dan sesungguhnya ia. Ia tu satu. Lainlah kalau Allah Ta'ala kata wa innahuma lakabiratani illa 'alal khashi'in. Dan sesungguhnya kedua-duanya sabar dan salat lakabiratani, benar-benar teramat berat kalau menaikkan ke atas orang khusyuk. Kalau Allah Ta'ala kata macam tu, okey lagilah.
Tapi Allah Ta'ala tak kata wa innahuma. Allah sebut wa innaha. Dan sesungguhnya ia. Iaitu satu mufrad. Jadi ramai juga kalangan ulama yang menyatakan ha ni nak tak nak bila kita bincang ha ni sabar ke solat, dia mesti kembali kepada yang terdekat. Dia mesti kembali kepada yang terdekat. Yang terdekatnya solat. Yang belakang wa innaha dan sesungguhnya ia apa dia? Solatlah. Itu yang paling dekat. Mintalah pertolongan dengan sabar dan solat. Sesungguhnya solat itu benar-benar berat. Okey. Kalau begitu, kalau kita terima pandangan ulama tersebut walaupun saya rasa macam kurang tepat, tapi itu kita di situ dulu. Kalau kita terima bahawasanya wa innaha tu merujuk kepada salat, artinya ayat 45 memberikan tumpuan kepada salat kan? Memberikan tumpuan pada salat. Okey. Tapi ayat 153 memberikan tumpuan kepada orang sabar. Wahai orang yang beriman, mintalah pertolongan dengan sabar dan juga salat. Innallaha ma'as sabirin, sesungguhnya Allah bersama dengan orang yang sabar. Di situ nampak dia punya kelainan dia. Itu salat, ini pula bab sabar. Okey. Satu lagi, ayat ini berakhir menyatakan berat tu. Nak minta tolong dengan sabar salat ni bukan benda senang, itu benda berat. Okey, ataupun nak minta tolong dengan salat tu benda yang berat, melainkan kepada orang yang khusyuk. Khusyuk-khusyuk ni salat. Okey. Kalau ikut logik lah. Dan sesungguhnya solat itu benar-benar berat melainkan pada orang khusyuk. Khusyuk kan solat, tapi benda tu tak semestinya. Okay, tapi dalam 153, Allah Ta'ala menggunakan ayat yang sangat deep dan memberikan inspirasi kepada orang beriman. Sesungguhnya Allah bersama-sama dengan orang sabar. Bila kita dengar Allah bersama dengan orang sabar ni, ibu-ibu sekalian, macam contoh saya dulu masa belajar, kita terlibat dengan pergerakan student kan. Bukan sahaja di universiti, bahkan di peringkat nasional kita terlibat. Jadi bila kita terlibat peringkat nasional, masa tu kita sangat-sangat aktif. Mak saya pun duk dapat surat tindakan tata tertib universiti, duk bimbang. Kita relax je. Tindakan tata tertib tu bagi kita tak ada apalah. Kena buang kolej kediaman. Seawal sem pertama lagi tu benda biasalah kita lalui. Okey, semangat masa tu memang seronok. Jadi tiba-tiba masa dalam keadaan kita ni susah, ada senior-senior datang, tak apa akhi, ana sambung entah, ana support entah dari belakang. Bila kita dengar ada orang senior-senior kita datang menyokong perjuangan kita, support kita, ada masalah dia akan bersama dengan kita. Kita dalam keadaan tak tahu macam mana jalan keluar, datang orang bantu kita. Kita rasa semangat dah kerana ada orang bersama dengan kita. Yang sekarang ni bukannya orang ni, ini Tuhan ya. Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah Azza wa Jal bersama dengan orang yang sabar. Bila kita sabar, Allah bersama dengan kita. Dan bila Allah Ta'ala bersama kita, apa yang kita mahu? Ibu-ibu sekalian. Baru tadi saya tengok satu video, Masya Allah. Dengkinya ibu-ibu sekalian, tak tahulah nak kata macam mana. Seorang imam di Indonesia. Banyak kali dah kita jumpa macam ni. Di zaman-zaman ada kamera ni kan. Bila dia sujud je tak bangun-bangun, meninggal dunia masih sujud. Masya Allah, kematian yang indah. Ya, kematian yang indah. Dan yang paling saya cemburu adalah kematian ilmuwan yang meninggal dunia masa mengajar kan. Itu. Macam di Malaysia pun di section 8 ke berapa, seorang doktor tu kan. Mengajar-mengajar kuliah subuh, tiba-tiba masa itulah juga dia meninggal dunia. Itu kematian yang sangat-sangat dicemburui. Okay. Apa lagi lah kalau kematian tu kematian dalam jihad, bagaimana pejuang Hamas bila kena tembak dalam keadaan sakit, sempat lagi dia duduk dalam keadaan sujud agar rohnya kembali kepada Allah Ta'ala dalam keadaan sujud. Itu memberikan inspirasi kepada umat Islam, terutama di Gaza. Kami tak takut mati dah, buatlah macam mana pun. Dah mereka tengok dah anak mereka meninggal, mak mereka meninggal, ayah mereka meninggal, adik-beradik mereka meninggal, keluarga meninggal serentak, belasan orang dalam satu rumah kena bom. Mereka dah tengok, apa lagi mereka takut dengan mati? Mereka bersedia untuk mati. Dan alhamdulillah, satu berita yang sangat-sangat menggembirakan sekarang, kalaulah berita itu betul, harapnya betul, berapa ramai dah orang Israel dalam keadaan tekanan mental yang melampau sekarang ni. Kerana takut, sentiasa rasa tak selamat. Sentiasa rasa tergugat. Kalau betul lah, ya Allah, hantarlah tentera-tenteramu berupa penyakit mental itu kepada mereka, terutamanya kepada Netanyahu itu sendiri. Saya rasa memang Netanyahu itu psikopat dah, memang mental tahap teruk dah tu.
Okey. Ibu-ibu dirahmati Allah sekalian, kembali kepada perbincangan kita ni, walaupun banyak saya nak bahas tentang ayat ini, tapi poin dia adalah kita mesti minta sabar dengan minta pertolongan dengan sabar dan juga salat. Okey, kita tengok muka surat 20. Satu cerita yang saya ambil daripada kitab At-Tabari, ya, At-Tabari. Dan untuk lebih memuaskan hati ibu-ibu sekalian, jom kita tengok sama-sama Alamak, salah. Okey. Apa yang saya buat ni? Salah lagi. Ini sajalah sambil-sambil kita belajar, kita tengok sendiri daripada sumber dia. Barulah ia lebih meyakinkan kita kan. Okay. Walaupun saya dah kata dalam buku saya ni pun, tapi kita tengok sekali dalam kitab, dalam Tafsirut Tabari, antara tafsir tertua. Nama tafsir Tabari ni, Jami'ul Bayan fi Ta'wili Al-Quran. Ya. Himpunan penjelasan dalam mensyarahkan ayat-ayat Al-Quran. Okey, baik. Jadi kalau kita tengok ayat wasa'inu bisabri wassalah, cerita tentang Al-Abbas, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Ni cerita dia. Haddatsana Uyainah bin Abdurrahman an abihi. Abdurrahman cerita ni. Anna ibn Abbas nu'iya ilaihi akhuhu Qusam. Ibn Abbas radhiyallahu anhuma mendengar berita kematian saudaranya Qusam wa huwa fi safarin. Masa tu beliau dalam musafir. Kita tahu musafir dulu bukannya ada R&R macam kita kan. Bukannya naik kereta ada aircon. Ini naik unta ataupun naik kuda ataupun naik himar yang cuaca yang panas. Bila dia dapat tahu je kematian saudara dia, fastarja. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Summa tanaha 'anit tariq. Kemudian dia berhenti. Fa anakha fa salla raka'ataini, dia turunkan unta dia, maka beliau pun salat 2 rakaat. Tengok macam mana beliau salat 2 rakaat tu. Atala fihimal julus, beliau memanjangkan duduk. Mungkin beliau duduk tasyahud akhir tu lama. Summa qama, ya. Beliau salat dalam tempoh yang lama, barulah beliau pun berdiri pergi ke kenderaan beliau seraya membaca ayatul Quran. Wasta'inu bisabri wassalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Walaupun ayat itu khusus untuk Bani Israel, tapi umumnya untuk seluruh umat Islam. Jadi bukan senang tu ibu-ibu sekalian, dalam keadaan penat, tiba-tiba kita baca mesej kita, ada satu musibah menimpa, yang kita sedih sangat dengan musibah tersebut. Kita pun singgah di mana-mana masjid, tunggu sekejap nak salat dulu. Kita pun salat dalam tempoh yang lama, dalam keadaan penat, dalam keadaan kita pun nak teruskan perjalanan. Tapi berhenti dulu salat, minta pertolongan kepada Allah Azza wa Jalla. Itu bukan kerja yang senang. Ya, itu bukan kerja yang senang. Jadi ini memberikan inspirasi pada kita. Kalau kita tak mampu salat pun kita baca Quran. Saya pun usaha macam itulah. Dengan minta maaf je kita kongsikan, bukannya nak cerita apa-apa. Bila ayah bertua saya meninggal pun, saya balik ke Tapah, ambil masa dalam sejam setengah ataupun lebih sikit. Takkanlah ayah mertua kita meninggal, kita sibuk nak pasang lagu kat radio tu. Kereta memalukan. Dan kita pun tak ada mood dah nak dengar-dengar benda-benda macam tu. Baca Quran lah. Alhamdulillah sepanjang perjalanan saya tamatkan dalam habis surah Baqarah ke ataupun juzuk 1 saya tamatkan dalam perjalanan. Sambil buat kereta kita baca sempat. Bila abah saya meninggal tu lagilah. Tapi abah saya meninggal tu saya tak sangat. Abah saya meninggal dalam perjalanan balik Kelantan walaupun jauh, saya tidak membaca sangat Quran kerana sedih yang membuatkan tak terkata. Jadi tak boleh nak ni sangat. Kita duduk merenung, sampai rumah pun kita tengok orang datang. Tak boleh nak buat apa. Isteri saya sakit masa tu pun saya tengok je isteri saya. Saya pun tak mampu, tak tahu, lemah, hilang semangat terus. Ambil masa sehari 2 hari juga untuk okey sikit lah. Tapi bila ayah kawan saya meninggal pun, saya dalam perjalanan pergi ke Palung, Selda Palung, alhamdulillah sempat ambil surah Baqarah. Kita niat untuk ayah
Jadi kita kena isi masa dengan benda-benda yang bermanfaat. Kalau kita tak ingat Quran, kita tak tahu nak baca apa, ya. Jadi tak apa kalau kita tak tahu nak baca apa, kita baca zikir, kita baca mana-mana surah kita ingat, surah Yasin kita ingat, kita baca, surah Mulk kita ingat, kita baca, surah Maryam ke Toha ke mana-mana. Okey. Artinya kita kembali kepada Allah Azza wa Jalla dalam keadaan sedih itu. Dan yang paling penting adalah salat. Masalah je salat. Jadi bila salat ini menjadi teman akrab kita, lama-lama kita anggap masalah tu bukan masalah dah. Kita rasa seronok dah dengan ibadat yang namanya solat itu sendiri, ya. Okey. Jadi itu yang dilalui oleh Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, mengajar kita erti ibadah yang luar biasa. Kemudiannya ibu-ibu yang dirahmati Allah sekalian, Syekh Umar bin Salim. Syekh Umar bin Salim akan memperbanyakkan salat apabila ditimpa musibah. Bila ditimpa musibah je, beliau akan tinggalkan kelas pengajian beliau antara maghrib ke isyak, habiskan masa dengan solat je. Sepanjang maghrib ke isyak tu kan senang tu, maghrib ke isyak tu. Sekarang ni maghrib kita katakanlah tamat semualah dalam solat ba'diyah, zikir apa amat tu dalam 7.50, 7.55 sekarang tamat kan. Isyak tu dalam pukul 8.42 sekarang ni kalau Shah Alam. Okey. Ada masa 40 minit lagi tu ataupun ada masa 50 minit. 50 minit nak solat berturut-turut sampai habis isyak ni bukan senang, bukan cara-cara orang boleh buat sebenarnya. Tapi memang ada orang boleh buat. Memang ada orang boleh buat. Kalau kita berada di Mekah atau di Madinah, kita solat sepanjang maghrib isyak tu, itu logik kerana semangat tu lain macam. Tapi kalau kita duduk di surau kita, masjid kita, nak solat sepanjang maghrib isyak tu, itu kan senang. Dan jangan solat masa ada kuliah ilmu lah. Tapi kalau kita berada di rumah, terutamanya ibu-ibu, nak solat sepanjang maghrib isyak, itu cabaran yang paling besar. Cabaran yang paling besar. Nak solat antara maghrib isyak, di mana? Di rumah. Langsung tak ada booster di rumah ni. Tapi kalau ibu-ibu boleh buat, Masya Allah, itu kedudukan yang paling besar. Apabila Syekh Umar bin Salim kehilangan anak dia, beliau lagilah memperbanyakkan solat. Solat je. Sepanjang masa tu. Okey. Jadi bagaimana dengan kita? Saya nak tanya diri saya sendiri. Adakah saya menghabiskan masa dengan solat apabila kita ada masalah dalam kehidupan? Itu persoalannya. Saya, ibu-ibu yang dirahmati Allah sekalian, memang malas solat duha. Antara solat yang saya malas buat adalah solatul duha. Saya tahu kelebihan dia, tapi tak ada inspirasi nak buat. Sampailah akhirnya dalam tahun lepas lah, saya pun fikir balik tak jadi aku ni. Solat duha ni penting. Ia solat yang dicintai oleh Nabi SAW. Solat ini dicintai oleh orang yang soleh. Maka saya pun tekad, saya solat juga macam mana pun. Adalah terlepas sekali, 2 kali, saya qada balik. Okay. Sampai satu masa saya fikir balik, aku ni dah berapa lama dah solat duha ni? Dah berbulan-bulan. Tapi 2 rakaat je. Tak ada pun langsung pertambahan. 2 rakaat tu pun solat ala kadar, bukannya solat sungguh. Adalah saya doa lah sepanjang rukuk dan sujud tu. Memang doa khusus untuk ibu bapa saya lah kalau solat tu. Akhirnya saya pun fikir balik tak jadi ni. Aku kena solat 4 rakaat. Okay. Jadi saya pun mulakan dengan 4 rakaat. Tapi 4 rakaat orang malas, ibu-ibu sekalian. Apa maksud 4 rakaat orang malas? Yang pentingnya saya memang berdoa pada setiap rukuk dan sujud. Dan ada bahagian saya doakan khusus untuk kakak saya. Ada bahagian memang khusus untuk abah. Ada bahagian untuk umat Islam. Ada bahagian untuk ibu bapa tu yang dominan lah. Untuk isteri, anak-anak. Memang keluarga, khusus untuk keluarga je kalau salatul duha. Dan kemudiannya apa maksud orang malas ni? Iaitu saya buat 4 rakaat straight je, satu salam. Kerana saya fikir kalau aku buat 2 rakaat, aku bagi salam, aku malas sudah nak bangun. Kelemahan orang malas ni. Bagi salam 2 rakaat je malas sudah nak bangun. Jadi saya fikir baik saya buat 4 rakaat teruslah. Jadi peningkatan tu kena ada. Artinya kita tak boleh. Dan sekarang ni saya mula memikirkan dan saya tak mampu lagi ibu-ibu sekalian. Saya cerita pada ibu-ibu sekalian dalam keadaan saya tahu kebanyakan atau hampir semua ibu-ibu memang solat duha. Okay, sebagaimana saya tahu kebanyakan ibu-ibu yang kalau kelas jemaah Ahsanul Amalah, kebanyakannya ataupun beberapa orang memang jenis rajin puasa sunat Isnin Khamis. Jadi saya cerita ni kepada orang-orang yang dah terbiasa dengan ibadah. Kita macam mana, jadi dia bukannya isu nak riak ke apa, kita nak cerita pengalaman dalam pengurusan ibadah. Itu saja.
Tapi saya memikirkan satu benda yang saya cukup malas nak buat. Tapi saya kena buat perubahan dalam tahun baru ni. Iaitu kena biasakan diri dengan solat duha pada pukul 10.30 ke atas. Itulah yang paling malas. Tasakan ni pernah lah saya solat dulu 4 rakaat pada awal pagi. Kemudiannya bila ada masa pukul 11 lebih tu, saya bangunlah solat 2 rakaat yang ringkas. Paling kurang saya nak buat jugalah sedikit. Tapi jarang sangat. Ya, sekejap ya. Okey. Tapi kita cuba, ibu-ibu sekalian, kerana kita cuba melestarikan apa yang disebutkan dalam ayat ini, mintalah pertolongan dengan sabar dan salat. Dan sebenarnya macam kita rasa salat ini, caranya memang tak lain dan tak bukan mesti bersahabat dengan orang-orang yang soleh. Bila kita bersahabat dengan orang soleh, yang kaki ibadah, yang jenis orang yang bukan jenis sibuk-sibuk dengan orang, tak sibuklah nak mencaci orang tu, nak mengata orang ni, dia sibuk dengan Allah Azza wa Jalla dan proses membetulkan diri dia, itu yang paling penting. Jadi bila kita sahabat dengan mereka, Masya Allah, kita musafir, kita nak pergi ke bilik air, saya tengok ada sahabat tu solat di masjid pukul 10 lebih. Saya tengok dia solat habis 4 rakaat. Lepas tu dia call anak dia. Sama-sama anak dia video call rasanya. Kemudiannya dia sambung lagi solat. Saya pun fikir balik. Rajinnya dia ni solat. Umurnya lebih kurang aku je rasanya. Ataupun dia tua sikit. Jadi bila kita tengok orang yang rajin macam ni, ia memberikan semangat pada kita. Saya pun boleh buat sebenarnya. Tapi kita kena perlahan-lahan lah. Jangan terlalu laju kan. Sebab bila terlalu laju, dikhawatiri kita akan jadi malas nanti. Na'udzubillah min zalik. Baik. Satu lagi yang kita nak tengok ibu-ibu sekalian pada ayat 61, kata Allah Jalla wa Ala, wa iz qultum ya Musa lan nasbira. Ini Bani Israel sebut. Setelah mereka ni diberikan makanan manna dan salwa, ya. Ini ayat dia, wa anzalna alaikumul manna was salwa. Allah Taala bagi man dan salwa kepada mereka. Man dan salwa bukanlah makan dari langit, pintu langit terbuka turun makanan pada mereka, tak, bukan begitu. Ada kata salwa ni burung puyuh kan. Ada kata manna ni makanan yang berada di tempat tinggi. Makanan turun dari langit tu sama artinya tempat yang tinggi. Jadi yang dikata man ni makanan dari tempat yang tinggi, pokok-pokok yang tinggi. Tapi makanan apa tu macam-macam lah tersirannya. Siap orang kata manna tu Arabic gum lagi lah. Macam tak berapa betul je. Tapi tak apalah. Mana satu betul tu Allah Alam. Dan kemudiannya mereka kata apa dia ibu-ibu sekalian? Okay. Wa iz qultum, dan ketika kamu berkata, ya Musa, lan nasbiru ala ta'amin wahid. Lan nasbiru ni kita sebut kami tak sabar dengan makanan jenis macam ni je. Bukan tak sabar, kami dah bosan dah. Kami dah jemu lah Musa, asyik makanan sama je. Ta'amin wahid, makanan sama je, tak nak makanan lain ke? Fad'u lana rabbak. Tolonglah doa pada Tuhanmu. Dia kata macam tu. Dia macam tak mengaku pula Tuhan tu Tuhan kita. Dia kata berdoalah kepada Tuhanmu. Tapi dia kena tengok siapa yang berkata lah. Ini Bani Israel yang kata. Kalau sahabat Nabi Isa pun dia kata Rabbaka juga. Tapi tak konteks dia. Yukhrij lana mimma tumbitul ardu. Keluarkanlah untuk kami daripada hasil bumi ni. Apa dia? Mim bakliha, sayur-sayurannya, wa kisaiha, mentimunya, wa fumiha, bawang apa tu? Bawang putih, wa adasiha, kacang adas, wa basaliha, bawang merah. Tolonglah doa keluarkan pada kami sayur-sayuran, wa kisaiha tu timun, wa fumiha bawang putih, wa adasiha, kacang adas, wa basaliha, dan juga bawang merah. Kacang adas tu kacang dal kan. Okey. Jadi ibu dan rahmat Allah sekalian, ada dua pendapat ulama dalam bab ini. Ada dua pendapat ulama. Satunya yang saya dengar daripada Ustaz Syari, beliau sebut, takut saya silap pula, takut saya lupa apa yang Ustaz Syari sebut. Dia kata bahawasanya Bani Israel ni, walaupun Nabi Musa AS dah bawa mereka, dah hidangkan mereka makanan yang terbaik dah pun, mereka masih nak kembali kepada tabiat-tabiat lama. Tabiat makan benda-benda yang zaman-zaman mereka jadi petani dulu. Okey, sepatutnya dah ada makanan lebih baik lagi, makanlah makanan lebih baik.
Okey. Seingat saya begitu kata Ustaz Syahri berdasarkan satu rumusan ulama, dan saya ada bincangan dengan beliau cuma tak habis perbincangan tersebut. Saya melihat itu bukan pandangan lebih tepat, tapi Ustaz Syahri pun dia ada rujukan dia, ya, rujukan dia daripada Syekh Sya'rawi rasanya. Dan ada hujah dia lah maksudnya. Tapi saya lebih cenderung kepada pendapat yang menyatakan bahawasanya mereka ni petani, dan bila mereka ni petani, mereka dah terbiasa dengan makanan-makanan tersebut. Mereka dah terbiasa dengan makanan-makanan tersebut, jadi sukar untuk mereka lakukan perubahan. Di samping makanan-makanan yang nyatakan ini makanan-makanan yang berkualiti tinggi sebenarnya. Bakal sayur itu kualiti tinggi, itu sayur timun, bawang putih, kacang adas, bawang merah, ini semua makanan yang berkualiti tinggi. Yang Ustaz Syahri tu saya nak tarik balik lah, takut saya silap apa yang beliau nyatakan. Ibu-ibu buat tak tahu lah apa yang isu Ustaz Syahri tadi, takut saya silap. Okay. Jadi sebenarnya itu makanan yang berkualiti tinggi. Mereka dulu petani. Jadi mereka dah biasa lah makan benda-benda macam ni. Di samping makanan itu bagus. Jadi bila mereka dah lama tak makan benda macam ni tu, mereka nak kembali kepada makanan lama mereka tu, nak balik makanan ini. Okey. Maka dikatakan atas tabdiluna allazi huwa adna billazi huwa khair. Adakah kamu nak menukar sesuatu yang rendah dengan sesuatu benda yang lebih baik? Macam tu pula. Artinya Allah Ta'ala dah bagi suatu benda yang baik, tapi kamu nak juga benda yang lebih rendah kedudukan. Dah berbelit-belit ni penyampaian saya ni. Takut sebab saya keliru dengan Ustaz Syahri tadi sebenarnya. Okey, tapi tak apalah. Maknanya itulah rumusan pelbagai ulama' lah. Dia ada dalam 2-3 pendapat ulama' dalam memahami perkara ini. Okey, baik. Jadi ceritanya, tak apalah kita lupakan dulu, takut saya silap ya. Ceritanya adalah pengajaran yang kita nak ambil daripada ayat ini, sukarnya mereka nak buat perubahan. Sukarnya mereka nak buat perubahan, walaupun Nabi Musa AS nak ubah cara diet mereka, cara pemakanan mereka agar sesuai dengan keadaan mereka pada masa tersebut. Makanan kan perlu disesuaikan dengan keadaan. Kalau kita sakit apa, makanan apa yang sesuai. Kalau kita nak kuatkan diri kita dalam sudut ini, apa makanan yang sesuai. Kalau kita duduk di negara ini, apa makanan yang sesuai. Kan orang kata kalau kita duduk di Malaysia, maka madu Malaysia dah lebih baik daripada madu negara Arab. Okey, sebagai contohlah kata orang begitu, Allah Alam. Jadi Nabi Musa AS cuba buat perubahan daripada sudut diet pemakanan, namun mereka enggan melakukan perubahan. Ya. Jadi bila mereka enggan melakukan perubahan, dalam bab makanan pun mereka enggan, dalam bab yang lain sukar jugalah mereka melakukan perubahan. Dan hal ini mengingatkan saya pada bagaimana bangsa Jepun yang dulu kecil-kecil kita katakan, dalam bahasa yang kasarnya kotak-kotak semua dulu. Tapi sekarang jadi tinggi-tinggi orang Jepun. Orang Jepun menjadi orang yang tinggi-tinggi sebab apa? Perubahan makanan yang mereka buat. Itu sebenarnya yang inspirasi daripada ayat ini yang cuba diterangkan oleh Allah Azza wa Jalla. Selain daripada itu, ibu-ibu yang dirahmati Allah sekalian, dalam bab ini menunjukkan perangai orang Bani Israel yang tidak bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla, walaupun mereka telah diberikan nikmat daripada Allah, mereka tidak bersyukur, bahkan mereka menyakiti hati pesuruh Allah Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Itulah masalahnya ya. Dan itu bab yang ke-10. Ada perbincangan ibu-ibu, tuan-tuan? Kita buka perbincangan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam, Doktor. Saya nak tanya ayat 45 tadi tu, kan yang innaha tu kan Ustaz, boleh ke kalau innaha tu sebenarnya dikembalikan pada perbuatan meminta tolong tu? Sebab yang akhir tu khosyiin, orang Yahudi kita tahu dia orang yang macam sombong dan bagi diri, tapi khosyiin ni macam dia kena tunduk merendahkan diri kan? Boleh ke macam sebenarnya maksudnya begitu? Terima kasih banyak Dr. Mendira. Boleh ke wa innaha ni kembali kepada perbuatan meminta tolong? Okey, tadi saya katakan pada tuan-tuan, sebahagian ulama kata wasta'inu bis sabri wassalah, mintalah pertolongan. Piano pun ada kelas. Okey, mintalah pertolongan dengan sabar dan solat, dan sesungguhnya ia itu kembali kepada yang terdekat, solat kan? Okey, itu pandangan ramai ulama jugalah. Tetapi
ada ulama yang kata sebagaimana kata Dr. Munirah tadi, wasta'inu bisabri wassalah, mintalah pertolongan dengan sabar dan salat. Wa innaha, ha tu sebenarnya kembali kepada isti'anah. Ha tu kembali kepada isti'anah. Dan sesungguhnya perbuatan meminta tolong dengan sabar dan salat benar-benar berat. Itu maksudnya. Dan sesungguhnya perbuatan meminta tolong dengan sabar dan salat benar-benar berat. Itulah yang saya persetujui. Ya, Doktor, saya setuju dengan pendapat tersebut. Sesungguhnya perbuatan meminta pertolongan. Okey. Dan saya lupa nak terangkan, lakabiratun tu dia ada, kenapa saya kata amat benar-benar berat. Okey, kerana la di sini, kita tengok sini biar ibu-ibu, tuan-tuan tengok lebih jelas lagi, senang untuk saya cerita. Okey. Saya rasa ada di sini. Biasanya ada. Wa innaha lamuz. Okey. Tengok saya tersilap, boleh saya betulkan terus kan. Fasal i'rab. Mana nak tengok ya fasal i'rab ni? Takut ini panjang sangat. Oh, tak ada. Tak ada. Lakabiratun. Ni betul ni. Nampak Wa innaha lakabiratun kan. Cuba tengok la tu. Dia ada dua perkataan situ. Satu la, yang kedua kabiratun. Kabiratun. Okey. Dia kata wa innaha, buanglah pening. Ini sesungguhnya tu ayat penegas. Sesungguhnya itu ayat penegas yang memberikan penekanan. Dia kata walha wallam, okey, wallam hiya alam muzhaliqah atau macam mana baca ya, saya pun tak tahu. Tufidu taukid, yang memberikan penekanan. Artinya la benar-benar, kabirah, bila baca kabir amat besar. Dia bukan besar aja. Bukan besar aja, amat besar. Dan sesungguhnya perbuatan meminta tolong dengan sabar dan salat la amat, kabiratun benar-benar berat. Amat benar-benar berat, melainkan ke atas orang-orang yang khusyuk. Dan orang yang khusyuk tu dia kata nama al-khashi'in, kata nama menunjukkan orang yang khusyuk tu dia sentiasa khusyuk, bukannya khusyuk hari tu je. Perasaan khusyuk tu sentiasa ada dalam diri dia. Dialah yang akan jenis orang minta tolong dengan sabar dan juga salat, ya. Okey. Kalau kita buat ayat, ada dua ayat yang boleh kita buat. Ayat yang pertama adalah sekejap ya. Okey. Ayat pertama, perbuatan meminta tolong dengan sabar dan solat ringan bagi orang-orang yang khusyuk. Okay, satu. Perbuatan meminta tolong dengan sabar dan solat ringan bagi orang-orang yang khusyuk. Itu ayat direct namanya. Satu lagi, perbuatan meminta tolong dengan sabar dan solat amat-amat berat kecuali ke atas orang yang khusyuk. Ada beza tak ibu-ibu sekalian kalau ibu-ibu tengok? Okay. Kalau yang pertama tu dia ringan je. Perbuatan orang yang perbuatan itu ringan je bagi orang yang khusyuk. Okey, tak nampak unsur berat tu. Tak nampak unsur yang menyusahkan. Tapi bila Allah memberikan penekanan, berat ni. Berat ke atas semua orang. Kecuali ada orang terlepas, ada orang yang terselamat. Iaitu siapa? Orang yang khusyuk. Jadi bila ada macam tu, barulah kita nampak hebat orang yang khusyuk ni. Hebat. Okey, contohnya kita kata payah nak lepas level tu. Ya Allah. Contohnya kita kata ada ni lah, kita kata ada pertandingan, ya, ada pertandingan teka-teki Al-Quranul Karim. Peringkat 1, peringkat 2, peringkat 3,
Siapa dapat lepas sampai peringkat yang kelima, boleh buat ni, dapat gaya ATM ni. Pertandingan Al-Quran Al-Karim ni boleh buat. Bila sampai peringkat yang kelima je, okey, peringkat kelima ni peringkat ujung, tapi orang kata, oh payah betul lah peringkat yang keempat tu. Payah betul nak lepas, semua orang tak lepas. Kecuali, dia sebut kecuali, adalah 1 kumpulan tu je lepas. Jadi bila sebut, semua orang tak lepas, kecuali 1 kumpulan je lepas, barulah kita nampak berat sungguh ni peringkat yang keempat ni rupa-rupanya kan. Atau macam orang ambil perpaisan LCCA, prinsip account tu kan. Oh payah nak lepas. Bila paper yang kedua, ketiga terakhir tu payah sangat. Ada dah berapa orang lepas. Baru nampak paper tu payah rupa-rupanya. Tapi kalau kita terus buat ayat, paper tu senang je bagi orang pandai-pandai. Senang je bagi orang pandai. Tak nampak unsur menyusahkan tu. Tapi bila kata berat, orang pandai boleh lepas. Baru nampak. Benda tu memang sulit, memang menyusahkan. Kecuali orang yang betul-betul berjaya sahaja yang mampu menempuh perkara tersebut. Jadi itulah ibu-ibu sekalian. Ada lagi ke sebelum saya buat penutup? Ustaz, Kak. Okey. saya tak adalah pandai bahasa Arab, tapi sebelum keluar perbahasan Pasaha ni, saya ingatkan memang tuju kat solat ni lah sebab ada ta marbutah tu kan. Kan ha tu biasanya untuk orang perempuan betul. Wa innaha tu untuk orang perempuan, betul? Tu yang saya ingat dia merujuk kepada solat tu. Tapi yang makanan tu, yang kan banyak apa? Bakliha wa kisah sa'iha tu. Itu merujuk kepada art bumi. Merujuk pada al-ard. Okey. Kenapa Dia art dia? macam mana dia merujuk pada al-ard ke? Bukan kan? Sayur-sayurannya, mentimunnya. Okey. Saya check bagi kita betul-betul bagi jawapan yang tepat. Walaupun kita ada kadang-kadang kita rasa betul dah, tapi takut saya silap. Okey Ayat berapa tadi Kak Ayat 61 tu yang Aisyah tanya tu. Dah jumpa dah. Okey, sekejap je. Ada lagi Kak yang lain? Betul dah, saya rasa kembali kepada al-ard. Okey, sebabnya ni Sebab al-ard tu kan muannas kan Ustaz. Dia benda yang besar. Al-ard tu muannas. Cuma saya nak tunjuk pada ibu-ibu sekalian lah. Terima kasih banyak Kak Liza, pandai Kak Liza rupanya, masya-Allah. Kak Liza dulu pelajar Cembelang bahasa Arab, sekolah menengah 5 tahun. Tak belajar langsung Ustaz. Okey. Barakallahu fikum Kak Dina atas catatan. Okey, nampak al-ard tu. Mana dia sebut? Saya suka tunjuk bukti pada ibu-ibu sekalian supaya nampak. Al-ard muannasah. Al-ard tu dia muannas. Okey, bila muannas tu lah yang jadi mim bakliha, daripada sayur-sayuran, nya tu kembali pada bumi itulah. Okey, jadi kerana ia muannas. Okey, wallahualam. Macam syurga pun muannas. Sekejap Dia bukan berpasangan pasangan. Ya, al-ard dengan as-samawat, dia berpasangan. Jadi kedua-duanya jadi muannas. Okey, bila berpasangan dia jadi muannas kan? Betul? Jannah dengan annal berpasangan. Jannah tu memang betul tak dia, Bu. Antara syarat kan muannas ni kan. Antara tanda-tanda muannasah lah. Masya-Allah, hebat Ibu Zaitun. Lama tinggal, datang lama tinggal. Barakallahu fikum ketua kelas kata 5 dulu, kasih banyak. Dan memang macam tu pun benda yang berpasangan ni jadi muannas. Syurga dengan neraka dia berpasangan jadi muannas. Langit dengan bumi dia berpasangan dia jadi muannas. Okey. Sebab itu kalau syurga kan Allah Taala panggil dia hiya, anti kan. Halim talati
Allah Ta'ala kata ke neraka, halim talati, adakah kamu dah penuh? Okey. Kemudian neraka pun tanya, hal min mazid, ada lagi kau orang nak masuk neraka ni? Okey, jadi maknanya kalau benda yang berpasangan tu dia memang jadi muannas. Dan sebenarnya bila perbahasan muannas dengan muzakkar dalam solat ini sebagai penutup lah perbincangan hari ini, sebenarnya nak tutup benda lain tapi dah termasuk bab ini dan saya pun tak boleh nak panjangkan. Ada mesyuarat di office. Hari ini pun Ustaz Syahri datang sekali, Ustaz Syahmi pun datang. Jadi saya yang asalnya tak pergi office pun kena pergi office juga lah hari ini. Okey, kalau kita tengok perbahasan akhir sekali Ibu. Akhir sekali kita tengok dalam surah Al-Anbiya dan juga surah At-Tahrim. Okey. Kak Anis, Arsila tak ada ke? Lama saya tak jumpa Kak Anis. Okey, cuba Ibu tengok pasal Maryam ni. Maryam. Okey. Wallati ahsanat farjaha fanafakhna fiha. Nampak tak? Dan wanita yang telah menjaga kesucian dirinya, maka kami tiupkan ke dalam dirinya min ruhina, ruh kami. Okey. Fiha tu muzakkar ke muannas Ibu? Anas lah. Mu'annas. Muannas Okey, sekarang kita tengok surah At-Tahrim, kata Allah Azza wa Jalla, wa Maryam binata Imran allati ahsanat farjaha fanafakhna fiha ke fihi? Fihi. Muannas ke muzakkar? Muzakkar. Muzakkar. Ibu nampak tak? Fanafakhna fihi min ruhina. Fanafakhna fiha min ruhina. Wah, dahsyat ni. Memang dahsyat. Kenapa pula yang sini fihi sana fiha? Pening kepala nak fikir. Kenapa pula berlaku perubahan fihi dan fiha di sini? Di sinilah menunjukkan memang deep bahasa Quran ni. Fiha. Deep yang pertama, kalau peringkat awal lah. Peringkat ni level pertama ni, level orang. Apa dia Ibu? Surah apa tu? Surah apa? Anak-anak rujuk Quran. Surah apa? Surah At-Tahrim, muka surat At-Tahrim, okey. surah, yang akhir sekali 561 kan, muka surat 561 dan juga surat Al-Anbiya. Al-Anbiya ni surat berapa tak tahu. Okey. Level yang pertama ulama akan bincang apa maksud fanafakhna fiha min ruhina ni. Okey, fiha ni kembali pada apa sebenarnya? Kembali pada walati kot. Okey. Habis tu yang ni fanafakhna fihi. Fihi ni kembali pada apa? Satu level. Itu level pertama baru. Dia akan masuk ke level kedua yang lebih mencabar lagi. Kenapa surah Al-Anbiya guna fiha? Kenapa surah At-Tahrim guna fihi? Situ pula itu yang paling mencabar. Itu yang paling best. Kenapa tu? Dalam surah Al-Anbiya Allah Ta'ala guna mu'annas. Kenapa dalam surah At-Tahrim Allah Ta'ala guna muzakkar? Maka pergi pula pada falsafah mu'annas, falsafah muzakkar. Falsafah mu'annas dan muzakkar itulah level yang tertinggi dalam perbahasan bahasa. Perbahasan bahasa yang pertama dia bincang tentang ini guna muzakkar ke guna mu'annas ke, ini guna fa'il ke guna fi'il ke guna fi'il mudhari'. Ada masa kalau menyuruh tu guna fi'il amar, ada masa suruh tu guna fi'il mudhari'. Okey, kemudiannya bincanglah pasal sorof dan sebagainya. Itu level-level pertama baru tu. Level kedua falsafah dia pula. Kenapa guna masdar? Kenapa guna isim? Kenapa sini ni dia guna jamak killah? Kenapa guna jamak taksir? Kenapa guna, saya pun tak faham tu, terlalu banyak benda dalam nahwu dan saraf ini yang saya pun hanya pandai terlalu sedikit daripada ilmu tersebut. Jadi dia pergi ke arah falsafah tu lebih tinggi lagi. Termasuk di sini ni. Kenapa sudut falsafahnya wanajini ni bukannya wa'anjini? Tu semuanya ada falsafah yang perlu difahami. Termasuk ni. Cuba ibu tengok. Payahnya nak berhenti saya ni. Saya nak kena berhenti dah ni. Saya nak pergi mesyuarat. Tapi tak apa. Saya nak tanya pada ibu sekalian. Termasuk yang ini kan. Belum kita pergi lagi kepada lantunan suara. Ibu-ibu tolonglah doakan saya. Saya nak siapkan buku berkaitan dengan berkenaan dengan lantunan suara. Bukan Kak Dina je tak ingat. Saya pun tak ingat ni. Lantunan suara sekarang Masya Allah hebat cerita-cerita lantunan suara, soal sebutan suara dalam Al-Quran yang menatijahkan hukum yang berbeza. Cuba tengok. Akhir sekali saya nak tinggalkan ibu-ibu dalam keadaan terpinga-pinga sikit. Mana ni? Bukan ini. Bukan yang ini. Tapi buku satu lagi. Ayat mana
Hmm, Rijal, tak ingat lah ibu-ibu. Aduh, Sekejap, Inilah dia jadi tak ingat. Imra'atun. Habis kaya ni je. Okey. Dah jumpa dah. Kita tengok satu je lah. Tengok satu je. Ataupun tengok, okey. Okey, ni kita tengok je. Saya tinggalkan ibu-ibu dengan jawapan. Dengan persoalan. Dan ibu-ibu tak payah peninglah kepala, tidur dengan tenang. Okey. An-Namal, cuba tengok surah Tahrim. Imro'ata kan? Imro'ata tu ta marbutah ke ta maftuhah? Ta maftuhah. Kan? Ta maftuhah. Al-Qasas. Mana ni? Ni. Okey. Imro'atu. Maftuhah ke marbutah? Maftuhah kan? Okey, maftuhah. Surah An-Namal pula. Surah An-Namal. Cuba ibu-ibu tengok surah An-Namal. Inni wajadtum ru'atan marbutah ke maftuhah? Tak jumpa pun lagi. Marbutah. Marbutah. Ibu saya tu nak jumpa. Saya dah buat tu. Tak jumpa lagi. Ya. Okey. Ini maftuhah. Banyak lagi nama maftuhah lain. Saya tak sempatlah nak cerita semua pada ibu-ibu sekalian. Okay. Lain kali ibu-ibu belanja pisang goreng, boleh saya cerita satu-satu kan. Ini An-Namal surah marbutah. Kenapa tu? Ada falsafah lain pula. Imro'ah ni wanita peringkat awal. Yang Kak Dina belajar biasanya tu, apa beza antara imro'ah dengan zaujun? Bahas. Dengar, jumpa jawapan. Zaujun ni macam mana? Imro'ah macam mana? Peringkat kedua lagi, kenapa ada imro'ah ta marbutah, ada imro'ah ta maftuhah? Ada pula perbahasan macam tu. Wallahu a'lam. Kita tutup dengan subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Okay, hingga jumpa lagi ibu-ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Adam puas Ustaz. Ya, apa? Adam puas belajar ni. Tengah duk semangat. Okey, selamat belajar yang lain pula. Okey, Assalamualaikum.